Lali pun boleh. Lali. Lali tu ngatuk dah. Tapi naknya lalai lah. Lalai. Tu lalai. Apa lalai? Yang ni buat dengan tidak orang panggil cermat. Dah Tuhan buat dengan cermat, dengan nak pilih begini. Gitu. Kalau bukti kata gapo hak jadi ni semua hak Tuhan nak. Buktinya apa? Buktinya ialah ada anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tu cacat. Ada tak? Ada tak? Kau tak ada? Mana tak ada lah OKU nya boleh pakai Pak OKU semula-semula. Ada tak? Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tu cacat. Ada. Ibu mana nak anak yang lahir cacat? Ada tak? Memang. Ambo ustaz memang niat dah anak ambo ni biar cacat. Gitu. Tu mokpok gila dia panggil gitu. Tak ada seorang mokpok punya nak anak dia lahir dalam keadaan cacat. Tak ada. Semua ibu bapa nak lahir anaknya sempurna sifat, sehat wal afiat, cerdik kalau bolehnya, juru baik. Tapi bukan semua hak kita nak tu dapat. Betul tak? Ada orang dapat sempurna sifat, dia besar-besar kecil manis dekat haki pula tak cukup sifat juga. Bila besar beranak cukup sifat molek betul ni. Ada tengok. Ada orang nak cukup sifat tidak cacat, lahir-lahir cacat. Ada? Tengok. Mak nak dah, pak nak dah anak cacat. Tak ada. Pasal apa dia hak pilih ni? Hak buat. Hak Allah. Itu nak ayat kata Allah pilih. Allah buat. Apa? Nak uji kita. Nak uji anak kita tu sendiri besar lagi. Nak uji ibu bapa dia lagi. Jadi jangan soal Tuhan, bapa Tuhan ni. Jangan. Kita tanggung. Inilah orang panggil Tuhan nak uji kita ni pahala yang banyak, ganjaran yang besar. Kenapa? Kerana orang yang menanggung bala tidak adalah asyaddul bala al-anbiya. Sedahsyat orang yang menanggungkan bala ialah para nabi. Summal awliya, summal ulama, summa amsalahum wa amsalahum. Kemudiannya daripada nabi para wali, kemudian daripada para walinya para ulama, dan kemudian daripada itu seumpama dengan mereka itu dan seumpama dengan mereka itu. Jadi kalau kita sabar dengan bala, redha dengan bala, taslim dengan bala, artinya kita lepas ujian akhirat esok. Kerana dunia ni darul ibtilah, negeri tempat uji, tempat coba. Tu jangan duk ada orang lagi tu, orang tak mengaji agama kan. Boleh anak aku orang cacat, nak buai, nak lepas tu mengaku anak beci sial. Itu. Tu orang tak ada iman dia panggil. Orang ada iman dah. Ia pandang ini adalah ujian Allah. Am hasiballat am hasibtum ayat Quran kata am hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mengira-ngira oleh manusia kata kami biarkan mereka mendakwa kata kami ni mukmin beriman wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak dicoba, tidak diuji. Istifham bermakna ingkari. Apa? Tentu tidak. Kalau seorang itu mengaku kata dia mukmin, dia beriman, pasti dia akan diuji. Ini pentingnya apabila kita mengaji, kita kena kait selalu dah. Kita ni tak boleh nikmat tu gak. Lupa ke Tuhan. Tak boleh bala hak susah tu gak. Marah ke Tuhan. Nak mengeluh ke Tuhan. Ni perangai kita manusia. Itu. Atau dengan illat. Tidak juga. Bukan Tuhan buat. Bukan Tuhan menjadikan akan sesuatu daripada makhluk ni dengan illat. Dengan apa? Dengan illat. Dengan apa? Kerana sesuatu tu lah dapat perkara tersebut. Bukan kerana tu. Ni isyarat kepada nak nafikan pegangan kaum atau falasifah dia panggil. Kerana ada kaum falasifah tu dia berpegang dengan illat. Dia panggil mazhab ta'liliyah. Mazhab yang membuatkan Allah tu sebagai illat yang menjadikan alam ni maklul, membuatkan alam ni maklul bagi Allah. Allah tu illat bagi alam ni. Itu. Maknanya Allah tu tidak menjadikan alam. Lepas tu Allah tu hanya illat. Illat ni mana? Kerana dia. Itu. Bagi maklul. Seperti contohnya disebut lagi kitab-kitab yang lain seperti cicing yang bergerak pada
jari. Apabila kita gerak jari kita, walau ada cicing ni ni. Bila kita gerakkan jari kita, cicing yang ada di jari ni gerak sekali tak? Sekali, seretak. Tu. Jadi gerak cicing kerana gerak jari. Jadi gerak cicing tu. Tu. Dijadikan maklul ilahnya gerak jari. Kerana apa cicing bergerak? Kerana jari bergerak. Bukan Tuhan yang menjadi. Tu contoh tu. Bagaimana misalnya bagi Allah dengan makhluk? Yang apabila Allah tu ada, automatik alam ni ada. Dengan tidak ada orang panggil Tuhan yang menjadikan alam ni. Seretak. Itu. Sama qadim, sama sedia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala qadim, maka alam ni juga adalah qadim. Itu pegangan falasifah mazhab ta'liliyah. Kape tu kalau iktikad lagu tu. Mana contohnya? Bagi kita pula, hak kita duduk dalam aircon sejuk ni. Kalau kita iktikad, yang menyejukkan kita kerana aircon. Kita dapat sejuk kerana aircon. Kita dapat udara, angin kerana kipas. Kita dapat cerah cahaya kerana lampu. Kerana dia. Bukan Allah yang menjadikan sejuk di sisi kita pasal aircon. Bukan Allah yang menjadikan angin tu ada di sisi kita pasal kipas. Bukan Allah yang menjadikan cerah di sisi kita pasal lampu. Tapi kerana lampu kita dapat cerah. Kerana aircon kita dapat sejuk. Maka sejuk tu siapa? Daripada mana? Kerana aircon. Bukan kerana Allah dah. Ini hukumnya kafir. Atau dengan tabi'ah. Ini satu lagi mazhab falasifah juga, iaitu mazhab tabi'iyah dia panggil. Mazhab tabi'iyah ni ada beza sikit dengan mazhab ta'liliyah. Mana? Dia bergantung kepada wujud syarak dan ternafi manik. Wujud syarak dan ternafi manik. Manik ni sesuatu yang menegah. Kalau kita misalkan, kita contohkan pada makhluk untuk nak faham. Seperti api dengan sesuatu benda yang kering. Api dengan sesuatu benda yang kering. Mazhab tabi'iyah kata api membakar sesuatu yang kering ini dengan tabiat api. Dengan syarat api dengan benda kering ini kena bersentuh dan tidak ada sesuatu basah padanya, maka tabiat api membakar. Itu dia panggil mazhab tabi'iyah. Mazhab semula jadi lah kalau kita cakap mudah kan. Semula jadi dah api membakar. Syaratnya kena tepuh dengan benda kering. Lepas tu benda kering tu tak boleh ada basah. Kalau ada basah tak terbakar juga. Kape siapa yang iktikad lagu tu. Memang. Atau kalau kita nak contoh di Tuhannya lagu mana? Bagi fuak mazhab tabi'iyah ni. Tuhan kena ada. Tu syarat dia panggil. Wujud syarat. Tuhan kena ada. Lepas tu ternafi Tuhan lain pada Allah. Macam tauhid nampak dah ni. Tuhan kena ada satu. Lepas tu tidak boleh ada Tuhan lain pada Allah. Maka makhluk alam ni, langit bumi ni, kita semua ni automatik jadi dengan sendiri tanpa Tuhan menjadi. Tabiat dia dah jadi dengan sendiri. Tu bila jadinya alam ni sama koding dengan Tuhan. Tuhan ada bila? Sedia kala. Alam ni ada sedia kala juga. Tabiat dia dah kata. Kape. Kalau misal pula adik kita duduk sekarang ni lagu mana? Tabiat aircon memberi sejuk. Tabiat kipas memberi angin. Tabiat lampu mencerah cahaya. Tabiat dia. Bukan kerana Allah. Siapa iktikad gitu kafir. Tu wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang iktikad sesuatu tu terjadi dengan illah atau dengan tabiat. Wa man yakul bi tab'i au bi illah. Barang siapa yang iktikad sesuatu menjadi sesuatu tu terjadi dengan tabiat. Mana? Tabiat aircon memberi sejuk. Tabiat kipas memberi angin. Tabiat lampu memberi cahaya. Au bi illah mana? Kerana aircon kita dapat sejuk. Aircon perbuatan dia tu memberi kita sejuk. Perbuatan kipas memberi angin. Perbuatan lampu memberi cahaya. Siapa iktikad seperti ini, fadzaka kufrun inda ahli millah,
maka akidah orang tu kupu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kafir tu jangan main-main. Kafir ni kekal neraka. Wa man yakul bil quwwatil mudaati. Barang siapa yang mengatakan makhluk tadi tu dapat memberi manfaat mudarat, dapat memberi kesan dengan kekuatan yang dijadikan oleh Allah. Tu ekon mampu memberi sejuk kerana Allah telah menjadikan pada ekon ni power, kemampuan yang mampu memberi kita sejuk. Kipas memberi angin kerana kipas ni dijadikan oleh Allah Ta'ala ada power yang mampu memberi angin. Lampu dapat mencerahkan kerana Allah Ta'ala bagi power pada lampu untuk mampu mencerahkan. Panadol mampu menghilangkan demam kerana apa? Kerana ada pada Panadol itu power yang telah dijadikan oleh Allah yang mampu untuk menghilangkan demam. Atau nasi, Allah Ta'ala jadikan pada nasi itu kuah, power yang mampu memberi kenyang. Fazaka apa? Dalam kita kata nah, wa man yakul bil quwwatil mudaati fazaka bid'iyyun fala taltafiti. Maka akidah tersebut akidah ahlul bid'ah wad dhalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Fala taltafit, jangan kita ikut, jangan kita berpaling, jangan. Patut lagu mana ahlus sunnah wal jamaah? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Bermula perbuatan yang hanya memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala, satu-satunya bagi Allah, Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba dia, satu-satu. Nah, jadi kita dapat sejuk di sisi kita pasang ekor. Allah Ta'ala jadikan sejuk di sisi kita pasang ekor. Terima tak pada akal kalau kita tutup ekor tak ada, tapi Tuhan jadikan sejuk seperti ekor. Terima tak? Sudah. Terima tak? Terima. Kenapa ia menjadikan sejuk bukan ekor Allah Ta'ala? Tengok negeri ada salji, tak ada pakai ekor ke apa? Tak usah negeri ada salji lah, naik kamera mana tu, geting helm ni. Naik geting helm mana ada ekor, pasal ekor juga atas geting helm tu bodoh pakai kata belakang lah, dia panggil sejuk nak mampu kata tu ni. Tu lagu tu. Nah, jadi terima tak kepala otak kita, Tuhan menjadikan cerah tanpa lampu. Terima. Mana bukan lampu yang memberi cerah. Di sisi kita pasal lampu, Allah Ta'ala jadikan cerah pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi. Di sisi kita makan nasi, Allah Ta'ala jadikan kenyang. Bukan dengan nasi Allah Ta'ala jadikan kenyang. Beza tu beza. Kalau dengan nasi Allah jadikan kenyang, bermakna kalau tanpa nasi Tuhan tak mampu menjadikan kenyang. Nyanyi gitu. Padahal nanti bila Dajjal tu baik. Lah ni baik dia mau berahi kecek pasal Dajjal ni kan. Cuba kalau ngajar sifat 20 gini. Tidur apa kerahnya dah dinding selok kera gitu dah orangnya. Apa? Bukan dia berahi apa ikut pegangnya sendiri tu. Dia berahinya Dajjal sudah timbul. 80,000 ulama telah mengikut Dajjal. Sedap dengar ni. Nah, kalau orang tu waxing atas belakang dia ada macam hitam lembaga, itu bermakna waxing ni daripada Dajjal. Berahi. Konspirasi ni gila babi orang berahi. Sungguh. Kalau mengaji bab tauhid, akidah, makrifat ammah, bab ketuhanan, uluhiyah, rububiyah, risalah, nubuwat, samaiyah, khabariyah. Lembek kok letih ngatuk wah kena apa keras selok tidur dah sini. Tu ngaji bab hukum, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, syarat sah, syarat wajib, syarat bagi tiap-tiap rukun. Nah, apa keras selok. Tengok ada 3 segi. Ini menandakan poin gini. Dajjal tubik tu. Masya-Allah, sedap ni. Dajjal tubik dah tahu dah. Dia berahi. Dajjal duduk di pulau mana tu garu pala menatan nak menyalahkan aku seumur aku tak tubik lagi ni pegang. Pada pula orang kata 80,000 ulama ikut Dajjal. Mari di mana lagu tu? Garuk nak mampus. Nah, hok ikut Dajjal tu daripada Yahudi Khurasan yang pakai ni orang panggil apa? Taisaliyah ni, orang panggil serba Yahudi tu. Nah, dia nak marah ke ustaz hok sokong waxing. Jadi dia kira tutup guru hok sokong waxing ni 80,000. Inilah 80,000 ikut Dajjal. Hok disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah cak atas raya orang gitu.
Kalau kita tak sebut asing, tak sebut asing. Nah, benda tu benda harus itu. Macam benda orang menega dunia lah ni gitu dah. Tu lagu tu. Nah, buat cukup syarat boleh masuk masjid, masuk surau. Gitu jelah. Tu jelah benda tu. Kita pun tidak kok nak bela. Kita nak lawal sangat. Pun tak boleh juga. Nah, lawal apa-apa, tak boleh ngajar lagu tu jawab. Ada. Kau duduk tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Nah, yang penting sekalinya pegang akidah umat. Jaga akidah ahli sunnah jamaah. Kalau i'tikad vaksin itulah memberi kesan pada mudarat, kafir. Ataupun vaksin itu apa? Memberi kesan pada manfaat. Oh, kerana vaksin saya tak perlu dah pakai goni saling orang apa. Kafir juga. Vaksin tidak dapat memberi manfaat dan mudarat apa-apa. Kenapa? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Nah, tu yang memberi kesan, yang memberi manfaat dan mudarat hanya perbuatan Allah semata-mata. Di sisi kita makan nasi, makan banyak sangat syarhut ta'am. Hanya kembur perut, nya sakit perut, nya terberak, tercirit, terkicik. Dah jawab dia. Nya lu salah ke nasi. Nah, kelai penado banyak doa lebih pada doa. Nya mabuk sungguh. Gitu. Siapa yang menjadi? Allah yang menjadi di sisi kita makan. Di sisi. Tak makan, tak minum, tak telan obat, tak cocok vaksin pun kalau Tuhan nak mati dah. Mati. Nak sakit tak? Sakit. Itu tu lagu tu. We kemah. Iktikad kita tu biar kemah. Nah, tak cocok vaksin pun sebab apa? Sebab ada ikhtiar lain. Nah, bukan kita iktikad vaksin ni memberi kesan pada bahaya, mampu keras lok kera kita kalau dak. Saya tak suka ni, saya nak pilih tu. Nah, saya nak ada pilihan yang lain. Selekeh. Nah, jangan pula kata orang hak vaksin ikut dajal lah. Nah, jangan. Itu bentuk ikhtiar dia lah. Nah, tu lagu tu. Yang memberi manfaat dan mudarat tu hanya Allah. Kita ni pakai tutup muka lah. Nah, ikhtiar tu. Ramai mana orang pakai gon ni kena juga COVID. Nah, orang tak pakai gon ni tak kena COVID ada tak? Ada. Sebab yang mengenakan kita penyakit tu bukan makhluk. Bukan COVID, menata COVID tu sendiri kata ni. Siapa? Allah. Itu hakikat ni, hakikat. Sebab tu kita pakai apa? Ikhtiar yang tidak memberi kesan, tidak memberi manfaat dan tidak menolakkan mudarat. Hanya sebatas ikhtiar. Sebatas ikhtiar. Nanti ni. Tu. Jangan pula kita pakai goni basuh tangan dengan sanitizer, menata appetizer macam-macam jenis. Bukan ni saja berenang dalam sanitizer. Tiba-tiba kena juga nyakit patut tak boleh jadi dah ni. Nak nipu belakang ni. Ada. Ikhtiar saja. Jadi ikhtiar kita tu tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang memberi kesan pada manfaat atau mudarat itu tidak ada yang lain. Perbuatan tu hanya perbuatan Allah. Tak ada perbuatan lain, hanya perbuatan Allah. Gitu dah. Biar kemah iktikad kita. Jadi kalau kita duduk sibuk cara dajal tubik dah ke gano-gano konspirasi tu konspirasi ni, padahal iktikad kita pun tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah, kita lah pengikut dajal. Ai sedap kata 80,000 ulama ikut dajal. Allah, hinonya ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa 80,000 nah jadi sesak ikut dajal. Allah. Tu benar sangat ke ulama umat Nabi Muhammad ni. Sedangkan ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umat aku ni seperti para nabinya Bani Israel, hak bukan rasul, nabi-nabi hak biasa-biasa. Kenapa? Alingnya, hebatnya mereka warasatul anbiya, bukan warasatun nabi seorang tidak. Tu mewarisi ilmu para nabi, bukan hanya nabi. Mewarisi ilmu para nabi. Itu. Tiba-tibanya 80,000 ikut dajal. Allah. Kalau hak ulama cerdik pandai alim takut ke Tuhan lagu tu boleh terikut dajal, pak kalau hak tidak ulama lagu mana? Berat lagi lah. Duduk atas belakang dajal nah. Barangkali dah tu ni. Bagi hak berahi sangat kau dajal. Tu.
Pelik sungguh. Kita tak tahu. Jadi pelik orang lain ni suka ilmu lagu tu. Dia warna ilmu akhir zaman dia panggil. Ya, sebenarnya kalau kita nak mengaji ilmu fitnah akhir zaman ni, kita mengajilah ilmu fiqh tahawula. Ya, fiqh tahawula yang membahaskan dengan secara disiplin ilmu kepada asyratis saah, segala alamat-alamat tanda-tanda bagi kiamat. Iaitu ilmu ni dipelopori oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Tu di Aden di Yaman. Banyak kitab-kitab yang tulis tentang fiqh tahawulat. Dia panggil fiqh tahawul, bukan fiqh kita duk mengaji bab taharah, ibadat, munakahat, muamalat je, bukan. Dia ilmu tu dipanggil ilmu fiqh tahawulat. Apa? Ilmu memahami tentang hadis-hadis yang membahaskan, yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, supaya kita ni tidak, orang panggil apa, reka sendiri teori konspirasi nanti Dajjal akan keluar pada tahun 2020. Tak payah kok dia ni. Ni 2024 pula, tak tahu bila. Tak payahlah teka lagu tu. Kiamat akan berlaku. Ada ke dulu? Ustaz banyak tu dalam YouTube gitu. Kiamat akan berlaku pada tahun sekian-sekian. Hebat. Kalau ini saatnya tidak dibenarkan lagi bertawaf di Kaabah, berhaji dan berumrah, maka tunggulah tuan-tuan, kiamat akan berlaku 2 tahun lagi. Hebat. Macam tu pula ya. Kiamat 2 tahun lagi, 4 tahun lagi. Tak berlaku lepas tu. Senyap. Silap itu dia. Selepas boleh balik umrah, silap. Dia tunda pula 4 tahun lagi. Lepas tu tak boleh pula umrah kayak gini. Nak kiamat dekat pula, duk main. Tak payah caralah hijau tu. Nak waktu ubik Dajjal bila, nak waktu ubik Imam Mahdi bila, nak waktu Nabi Isa bila, tu hijau tu sunnatullah, Tuhan tetap ada. Kita buat hijau kita. Iktikad betul tak dengan ahli sunnah wal jamaah? Takut mampu hal ni tak boleh jawab. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka. Tak jawab ada duduk pegang Panadol memberi sihat, Panadol menghilangkan demam dengan tabiat dia, atau kerana Panadol dapat sihat, ilak tabiat dia, kafir tu. Atau Tuhan telah jadikan pada Panadol kekuatan yang mampu menghilangkan demam, menghilangkan sakit. Ahlul bid'ah wad dhalalah fazaka bid'iyun fala taltafit. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ke mana? Jadi wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan memberi berkah itu tidak ada perbuatan orang lain melainkan Allah saja. Di sisi adat sabak musabak kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Adat, hukum adat sah menyalahi. Terima tak dengan akal kita orang tu makan nasi bukan sepinggan, sekontena makan nasi, lapar lagi. Terima. Kenapa? Kerana yang memberi kenyang bukan nasi, Allah. Kalau orang tak reti hak ni, tak sah etikad dia tu. Orang tanya, terima tak makan nasi sekontena, lapar lagi? Mana terima? Sepinggan setengah pun nyedah kita. Siap. Tu nak cerita kata etikad tak betul ahli sunnah. Tak reti hukum akal, hukum adat, tak tahu. Tapi kalau bak Dajjal agak segar dia ni. Nanti ni Dajjal mari dah lah, Dajjal tubik dah. Ni konspirasi Dajjal belaka ni. Tak payah benda lagu tu. Nanti ni dak payah duk sibuk sangat. Tu. Beh situ. Takut kita bila temu Dajjal sungguh, nampak sangat nak ke Dajjal dia kata. Aku buat tubik Dajjal cepat-cepat. Akhirnya kita ikut Dajjal. Sebab apa Dajjal tu? Dia bukan main mata satu. Kalau mata satu begitu lari buat kita. Dajjal mula-mula keluar dalam hadis duk cerita kata dengan segak, semak, handsome, dan menyeru ke al-khair. Seru. Wa yad'u ila al-khair. Seru orang pada kebaikan. Slogan dia, marilah membangun bersama kebaikan, membangun bersama Islam dan sebagainya. Itu contoh. Contoh. Dengan kebaikan dia suruh orang. Siapa-siapa orang kata, ini pemimpin akhir zaman. Akhirnya dia mengaku Imam Mahdi. Tu. Lama sikit mengaku Nabi Isa. Akhir sekali dia naik khutbah Jumaat. Tengok kata Dajjal. Dia khutbah. Ihzaru. Waspadalah kalian semua anil Masihid Dajjal laknatullah. Daripada Masih Dajjal. Dia dah Dajjal. Dia pesan kita supaya waspadalah kalian semua daripada Dajjal yang dilaknat oleh Allah. Dia dah Dajjal. Akhir khutbah tu dia mengaku dia Tuhan. Barulah buta mata kanan dia.
putus telinga kiri dia, tulis kafir di dahi dia, kufur di dahi dia. Boleh dibaca sama ada orang yang buta huruf atau yang tidak buta huruf. Barulah sedar orang, oh lama ni kita duk puja dia Dajjal. Tu hak dia cerita. Barulah separuh daripada bumi ni murtad daripada mengikut Dajjal. Mana tak ikut dah Dajjal orang gitu. Murtad daripada mengikut Dajjal, bukan murtad daripada Islam. Nah, murtad daripada ikut Dajjal. Nata Dajjal ni. Ha tu sebab apa? Baru buta tadi ya. Gitu baru je zahir. Maka ketika tu sehari, setahun. Apa? Dajjal tahan matahari cah. Negeri hak tak ikut dia separuh hak dia, kebulu, kemarah, habis lecing, tak boleh makan. Walau sesuap roti kena mengaku Dajjal tu Tuhan. Itu jadi duduk sibuk sangat ke Dajjal, aku takut kena. Lepas tu ketika tu pakai lembek lapar kata. Tak biasa riadah mujahadah puasa isni kami, tak biasa duduk dalam lapar. Duduk biasa perut bucik makan ketut berok semua. Waktu sibuk konspirasi Dajjal. Ada tu ni. Kabar-kabar Dajjal mari, petai lagi dia. Tak agak dah tuan Dajjal mutuhai lah aku nak makan sikit. Ada tu ni. Selesai ikut Dajjal. Neraka-nya Dajjal tu syurga. Syurganya Dajjal tu neraka. Gitu Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari keempat dan seterusnya selama sebulan ni ujian Dajjal ni. Seperti hari-hari yang kita lalui sekarang 24 jam. Jadi hari pertama setahun tak cukup sembahyang 5 waktu tu. Kena diqadarkan, dikirakan sembahyang setahun. Tak ngaji fiqh nak mai ke mana kalau hari pertama Dajjal? Fikir baik-baik. Duk sibuk sangat ke Dajjal. Orang ngajar fiqh, ngatuk. Selok kira. Contohnya. Ni. Kalau konspirasi, segar butir mata. Contohnya. Hari pertama Dajjal tu tak boleh semaya, tu 5 waktu sehari semalam. Berapa? Setahun. Tengok dari kitab Buya Tutul lah. Kata wana, ulama kata wana. Kena diqadarkan, dikirakan. Sehari tu setahun. Kena kira. Zuhur masuk dah. Zuhur untuk hari ni, Zuhur untuk esok, Zuhur untuk lusa. Berapa? Setahun panjang dia. Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari seterusnya barulah hari seperti sekarang ni 24 jam. Hinggalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bunuh nata Dajjal cai loleng supaya garam dia. Itu ni. Itu hak disebut-sebut dalam hadis. Lepas tu tak usah kita duk kaitlah. Orang tu Dajjal. Saya rasa kemarin saya tengok dah dari tiup Dajjal baru beranak. Apa? Mata sebutir kata. Baru tak bunuh situ selalu. Ada ke? Dari tiup lahir mata sebutir kata Dajjal telah dilahirkan. Mata sebutir. Senang kalau lagu tu pergi bunuh. Tu bukan Dajjal, tu makhluk Allah Ta'ala, manusia apa kita juga, tapi diuji oleh Allah Ta'ala. Macam tadi kita sebut, mak pak mana nak lahir mata sebutir anak? Ada. Bila buat, itulah kata Tuhan yang menentukan. Gitu. Jadi pak kita sibuk sangat pasal Dajjal, nak tobik bila gapo-gapo hak berlaku sekarang ni kaitan dengan Dajjal ke gapo tak usah. Lepas tu sibuklah kita dengan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu syariat ahli sunnah wal jamaah ala mazhab syafi'iyah kalau tempat kita, dan ilmu ihsanuddin, ilmu tasawuf, ilmu akhlak untuk membaik mengelokkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah dan bersepakat dengan sifat-sifat mahmudah, supaya kita benar-benar orang yang tahaqqaqa dipanggil, berhakikat dengan hakikat agama. Insya-Allah kalau kita tak dengar Dajjal pun, kalau mati dalam keadaan ni, orang panggil kita tu mati dalam keadaan iman, Islam dan ihsan, mati dalam agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Gitu kan? Dah habis. Maka jangan kita i'tikad Tuhan tu buat sesuatu dengan illat atau dengan tabiat. Itu kufur kedua-duanya kalau i'tikad lagu tu. Lepas tu hendaklah kita i'tikad apa yang berlaku ni semuanya Allah Ta'ala yang menjadi dengan ketentuan dia, dengan pilihan dia. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu, tak pilih, tak nak, dia buat gapo hak dia nak. Di sisi sabab musabab yang adanya, hak berlaku biasa lah. Makan ubat, di sisi kita makan ubat, Allah jadikan sihat. Bukan dengan makan ubat Allah jadikan sihat. Ingat tu, beza tu. Kalau dengan makan ubat Allah jadikan sihat, bermakna kalau tak ada ubat Allah tak mampu bagi sihat orang tu. Tu. Bukan dengan nasi Allah bagi kenyang, bukan. Tapi di sisi kita makan nasi,
Allah jadikan kenyang. Maka kalau tidak ada nasi sekalipun, Allah boleh jadikan kenyang. Bila? Tengok dalam hadis Nabi cerita zaman Dajjal. Nah, sahabat tanya, ayut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah? Apakah makanan Allah Ta'ala jadikan kepada orang mukmin ketika itu ya Rasulullah? Nabi kata, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika itu untuk orang mukmin ialah tahlil, la ilaha illallah. Oh, sedawa kenyang. Terima tak pada akal? Terima tak pada akal? Sudah tak berani jawab kok kita ni. Tak terima ni. Terima tak? Terima. Tu kemah dah tu tauhid tu boleh tu ni. Nah, kalau jawab tak terima, tak kemah tauhid ni. Nah, kena banyak lagi ngaji kita tauhid sini. Nah, terima. Pada adat terima tak? Tak terima. Pada adat tak terima. Pada adat mana ada orang ngatik la ilaha illallah kenyek sedawa. Kalau sedawa tu bukan sebab la ilaha illallah, sebab berdarah, tak darah lepas daripada la ilaha illallah tu 3 pinggir nasi ni. Tu habis itu. Mustahil dengan mana istihalah. Nah, mustahil dengan mana istihalah. Mana tentu tidak. Ia Allah. Nah, dengan tiada berkehendak, dengan menjadikan makhluk dengan tiada sifat penentu. Ubah gitu. Hanya wajib, yakni mesti dengan berkehendak ni, dengan bersepakai di zatnya sifat penentu selama-lamanya. Nah, tu sebab tu Tuhan tu ialah fa'ilul mukhtar, fa'alul lima yurid, idza arada syai'an. Tu apabila dia nakkan sesuatu, dia pilih, dia mau, itu. Habis itu kemudian kata dia, ada pun bermula tanda, yakni alamat dalil boleh berlaku yang menunjuklah ia tanda, ia dalil di atas mesti bersifat penentu Allah Ta'ala dan tentu tidak bersifat dengan ketiadaan penentu. Begitu. Satu dalil, dua madlul. Itu ialah sekalian makhluk ini. Apa sekalian makhluk ini? Yakni makhluk inilah baharu makhluk ini, ada makhluk ini, apa lagi nak kata? Berubah makhluk ini, taghayyurnya makhluk ni, itulah menunjukkan Allah Ta'ala menjadi dengan sifat penentu. Gitu. Tu kalau Tuhan tak buat dengan sifat penentu, tak berlaku banjir di Shah Alam tu. Selama kena ada berlaku banjir? Tak ada. Tu sepatut nak banjir tempat biasa dah. Tiap-tiap tahun banjir situlah, jak dinamit tu ada, siapalah kiamat kaya. Itulah tempat berlaku banjir. Dah. Tu nak kata Tuhan buat dengan tentu. Tengok. Nah, kita lahir beranak mula. Boleh tengok belakang lalu dah? Tak boleh. Betul tak? Nah, tengok. Abang kita pakai spek beranak mula, mak kita beranak pakai spek dah. Dah lagi. Betul tak? Pakai spek dah. Dah lagi. Kejut mak kalau lahir beranak tu pakai spek dah. Nah, dah lagi. Nah, tak nampak jauh-jauh, nampak dekat-dekat. Lama-lama nampak jauh. Kena mak pok gapo kena boleh tengok. Lama-lama, tak nampak pula. Pakai spek. Tahu tebal pula tu power. Duk mata lama mula tidak pakai spek. Wano tak pakai spek lah ni. Tak tahulah ustaz. Berkali makan kerok banyak pada ni. Tu tengok. Tu nak kata berubah tak? Berubah. Itu berubah menunjukkan ada yang merubah, ada yang membaharu. Yang membaharu tu menjadikan sesuatu tadi dengan menentu, bukan pakai buat mana-mana gitu dah. Gitu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula insya-Allah, dan ilmu. Sifat seterusnya ialah sifat ilmu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi sebelum kita berdoa ni, amun nak ayat sikitlah pasal tanah pondok tu. Jadi kos pembinaan tu kita ayat dah itu dah. 9,434,950 RM2 Malaysia. Ingat mu tiap malam nak tidur zikir tu dulu. 9 juta. Jadi laninya untuk progres sekarang ni ialah kita nak cuci dulu tanah tu. Ada hotel belakang apa tu, cuci dah sikit tu. Kemudiannya ada hotel sikit lagi, nak cotek popular gitu, nak cuci. Kemudiannya tanah hak tinggi lah atas. Ya tanah tu jadi bukit gitu. Jadi nak orang panggil tidak terlalu ketara sangat rendah. Hak tanah tinggi tu kita nak tolak mari depan sikit. Jadi comel serata, tidak orang panggil. Biar balance lah. Jadi semua kos tu
menilai belanja sebanyak 50,000 lah semua sekali tu yang kita kena bayar akhir bulan ni dah. Akhir bulan ni dah. Kerana kereta berapa tu dia panggil? Kereta apa nanti apa nama kereta? Kereta ke berapa besar tu? Ha? Kereta berapa dah besar? Okey. Ha? Ha apa? Okey. Ke dia. Tak ingat dah nama menata apa kereta tu tak ingat dah. Excavator ke mana? Excavator. Ha ya excavator. Pak je nak sebut menata gua tu ni. Orang besar tu kan. Orang tu hak mahal. Sewa sehari mahal. Kena sewa sebulan lalu kurang sikit mahal je. Kalau sewa sehari mahal. 700-800 sehari. Ya potonglah sikit tapi kena dengan minyak berapa nak tu ni nak tolak tanah berapa tu jadi 50,000. Jadi dalam 50,000 ni kita ada dah 20,000. Jadi tinggal 30,000. Jadi malam ni tabung tu jangan bubuh 30 ya. Bubuh 30,000 selalu. InsyaAllah. Dia maknanya panjang-panjang lah. Kau lain ke apa. Mudah-mudahan hak mana wakah dah sebelum pada ni tahulah. InsyaAllah. Kita kena merealisasi kalau orang panggil pondok ni biar jadi sungguh. InsyaAllah. Jadi hamba duk targetnya bulan 3 juga tu insyaAllah kot baru boleh jalan projek ya. Kalau duk kumpul-kumpul dulu. Ya mula hak sedapnya kena ada kalau ada 5 juta dulu baru sedap. Ni berapa? Jadi doa-doa lah mudah-mudahnya ada orang panggil separuh dulu tak apa dah. Boleh siap. Sebabnya kita nak buatnya rumah guru dulu, maktabah pejabat dulu, asrama pelajar dulu dengan pondok orang tua dulu. Pondok orang tua. Ramai orang tua nak masuk benar pondok hamba. Tapi tak boleh, tak ada tempat. Nah, orang tua telefon nak hantar orang tua dia lah, mak tua dia lah, mak dia sendirilah. Orang tua-tua nak mengaji. Jadi atas tanah tu 2 ekar tu dulu ke 1 ekar. Bila 2 ekar ni kita boleh palotok tu banyak sikit lah dah tu ni. Asrama pelajar tu tetap dah. Kita tambah lagi untuk pondok orang tua. Tapi pondok orang tua tu kita tak buat pondok-pondok gitu. Kita buat rumah sementi. Ni. Dalam tu you boleh duduk lah kawan. Sebab kita tengok di Sungai Penchala tu ada pondok untuk orang tua. Mau banglo sebutir. Jadi senang lah pok you duduk tu ramai-ramai. Jadi senang. Jadi hak atas tu kita nak binanya, kita sebut dah dulu dah. Masjid 2 tingkat. Nah, masjid 2 tingkat tu 500 orang muat. Kemudian asrama 2 tingkat. Kemudiannya koperasi. Lepas tu pondok kayu 9 biji. 9 biji pondok kayu. Untuk hak senior-senior tu nak jaga adik-adik. Kemudian rumah guru dengan pondok orang tua tadi. Kemudian rumah muda dengan timbalan muda. Lepas tu pejabat serta maktabah. Itulah telah belanja sebanyak tu. Jadi mudah-mudahannya dipermudahkan Allah Ta'ala. Sampai-sampaikanlah kepada seluruh hak kita kenal ke apa semua sekali. Hamba nak ngeping kat TV tak gerak. Tak gerak. Ngeping dengan TV saja ni kak dengan sejuta puluk. Ngeping TV dah apa. Biarlah tak ngeping TV pun. Asal pokok kita sendiri pakat sapa-sapa. InsyaAllah mudah-mudahannya hak dia mau wakah-wakah dah apa kita bukan hamba berjaya, kita berjaya. Hamba ada berapa ya je malam ni 200 boleh ni. Hak tu ya duit nak beli sejuta bukan senang dah. Pokok kita belakalah hak menjaya kau orang panggil dapat wakah tanah ni di atas pondok Rumi Sufi Jawi. Jadi kita kena menjayakan lagu untuk pembinaan. Sebab apa kita nak buat asrama dulu ke apa ni supaya bila kita boleh siap hak ni kita boleh pindah dah. Bila kita pindah kos dah bayar sewa ke apa hak ni kita duk hadap ni boleh kurang lagi. Kira-kiranya bayar api air gitu jelah. Lah ni bayar sewa. Api air lagi, gaji guru lagi, dekat-dekat 20,000 sebulan habis. Jadi bila kita duduk pindah sana tu kita boleh mengurangkan kos. Maknanya kita tak payah sewa. Sebab itulah kita tak jadi buat masjid dulu. Kita kena buat asrama pelajar rumah guru dulu supaya semua warga pondok kita tu boleh pindah dulu. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.